saya terfikirlah. Kebebasan bersuara. Apa maksudnya sebenarnya? Istilah ni sering kita dengar, tapi bila fikir balik, kompleks juga kan? Di permukaan, mudah je. Saya boleh je cakap apa-apa pada bila-bila masa saya nak. Tapi ia lebih dari itu. Ia adalah kemampuan untuk meluahkan siapa diri kita, mencabar kebiasaan, berkongsi idea. Baik, buruk atau kontroversi. Berhubungkan dengan laporan bertajuk Di Terengganu tergugat, borang aku janji berkanun kini tersebar. Katanya artikel yang disiarkan sebuah portal yang disifatkan sebagai fitnah dan tidak betul. Tapi adakah ia bermaksud semuanya dibenarkan? Memang betul, kebebasan bersuara itu adalah hak kita termasuk untuk kritik seseorang. Tapi kita kena ingat, setiap hak itu datang dengan tanggungjawab. Jadi, apa isunya dengan kebebasan bersuara? Pada pendapat saya, ada kebaikan dia dan juga keburukan dia juga. Kebebasan bersuara yang tidak terkawal boleh menjurus kepada ketegangan kaum, kualiti dan isu perkauman. Adalah cyberbullying, implement kuasa yang tidak adil. Kebebasan bersuara bukan alasan untuk bersikap tak hormat. Hai semua, macam mana dengan intro kita tadi? Seronok kan? Kalau dah seronok, mari kita teruskan dengan mendengar penjelasan daripada dua orang sahabat kita, iaitu Ranjita dan Maha, berkaitan dengan faktor yang menyumbang kepada isu yang sedang dibincangkan pada topik kali ini. Kebebasan bersuara merupakan salah satu hak asasi manusia yang diiktiraf di bawah pelbagai undang-undang dan deklarasi antarabangsa seperti Peristirahatan Hak Asasi Manusia sejagat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Punca utama faktor mempengaruhi kebebasan bersuara adalah sistem politik. Sistem politik sebuah negara memainkan peranan penting dalam menentukan tahap kebebasan bersuara. Di negara yang mengamalkan demokrasi, kebebasan bersuara diberikan keutamaan. Demokrasi memerlukan rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka agar proses pengumalan dasar lebih menyeluruh dan berkesan. Punca seterusnya adalah undang-undang dan peraturan. Undang-undang merupakan instrumen utama yang menentukan batasan kebebasan bersuara di sesetengah negara. Undang-undang seperti Akta Hasutan atau Akta Keselamatan dalam negara digunakan untuk menghadkan kebebasan bersuara dengan alasan keselamatan negara. Sebagai contoh, di Malaysia, Akta Hasutan 1948 telah digunakan untuk menyekat ucapan dan dianggap hasutan atau mencabar kewibawaan institusi tertentu. Di samping itu, Undang-Undang Akta Rahsia Rasmi menyekat penyebaran maklumat rasmi, menjadikan kebebasan bersuara mengenai isu-isu yang melibatkan kerajaan lebih terkawal. Hai, nama saya Marismi. Hari ini saya akan berbincang 3 faktor utama dengan kebebasan bersuara. Pertama adalah sensitiviti sosial dan budaya. Di beberapa topik isu seperti agama, etnik dan budaya dianggap terlalu sensitif menyebabkan hak terhadap perbincangan terbuka mengenai perkara ini. Kedua adalah tekanan korporat dan ekonomi. Syarikat media atau individu mungkin ditekan oleh pihak berkepentingan atau syarikat besar untuk tidak melaporkan atau menyuarakan isu-isu yang mengancam kepentingan ekonomi mereka. Ketiga adalah self-censorship, iaitu individu atau media mungkin secara sukarela mengawal apa yang mereka katakan atau laporkan kerana takut akan akibat seperti tindakan undang-undang kegunaan atau kehilangan pekerjaan. Secara keseluruhan, kebebasan bersuara boleh terjejas oleh sensitiviti sosial, tekanan ekonomi dan self-censorship. Adalah penting untuk kita semua memahami bagaimana faktor-faktor ini memberi kesan kepada hak asasi kita dan bersuara untuk mewujudkan persekitaran di mana antara individu boleh bersuara tanpa rasa takut dan tekanan. Okey, jadi kita dah selesai dengan faktor yang menyumbang kepada isu yang sedang kita bincangkan. Sudah tentu, kalau ada isu, mesti ada kesannya juga. Jadi mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut daripada dua orang sahabat kita, iaitu Sarah dan Yunan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan negatif terhadap kebebasan bersuara. Poin yang pertama adalah menyebarkan berita yang salah ataupun propaganda. Contohnya menularkan berita palsu ataupun teori konspirasi di laman web ataupun media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram yang tular di kalangan masyarakat Malaysia. Ia akan menyebabkan ketimbulan perasaan panik dan tidak percaya kepada institusi kerajaan. Poin yang kedua adalah kebencian dan diskriminasi. Ia bermaksud adalah ucapan yang diberikan oleh seorang individu yang bersifat agama ataupun perkauman yang akan menimbulkan kebencian terhadap satu kelompok masyarakat tersebut. Ini akan menyebabkan ketegangan terhadap satu etnik ataupun agama yang boleh membawa kepada keganasan ataupun diskriminasi yang besar terhadap satu masyarakat tersebut.
So, poin yang ketiga adalah ketidakstabilan sosial. Apa yang dimaksudkan ketidakstabilan sosial? So, ia bermaksud ucapan politik yang ekstrim yang menghasut kepada keganasan dan rusuhan dan perpecahan dalam satu kalangan masyarakat. Ia akan mengakibatkan protes secara besar-besaran, rusuhan dan konflik antara masyarakat, kelompok masyarakat tersebut. So, contoh yang terdekat yang kita boleh lihat yang berlaku di Malaysia adalah terjadi pada 13 Mei 1969, iaitu kerusuhan perkauman yang terbesar yang pernah terjadi di Malaysia. Kesan keempat terhadap kebebasan bersuara adalah menjejaskan reputasi ataupun maruah seseorang individu. Ini bermaksud menyatukan fitnah ataupun membuat sesuatu tuduhan palsu, iaitu membuat statement di mana-mana media sosial yang akan menjadi tular terhadap seseorang. Kesannya adalah individu yang difitnah tersebut mungkin akan mengalami kerosakan reputasi, maruah beliau akan terjatuh, ada mengalami masalah mental seperti depresi, bahkan beliau akan kehilangan peluang pekerjaan. So, kesan yang kelima terhadap kebebasan bersuara adalah penyulitan dalam pengawalan keselamatan negara. Ia bermaksud kebebasan bersuara yang disalahgunakan oleh satu individu dengan menyebarkan maklumat yang sulit untuk negara, seperti terdapat satu kes yang sangat popular ataupun sangat terkenal, iaitu kes Edward Snowden. So, kesannya adalah boleh mengancam keselamatan satu negara tersebut jika maklumat sensitif disalahgunakan oleh pihak luar ataupun sekumpulan pengganas. Kesimpulannya, kebebasan bersuara merupakan sesuatu benda yang amat penting, tetapi ia perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab yang baik supaya tidak disalahgunakan. Undang-undang berkaitan kebebasan bersuara diwajarkan ditakbir dengan teliti supaya kita dapat mengelakkan kesan-kesan negatif seperti yang saya dihujahkan tadi. Contohnya adalah penyebaran maklumat palsu dan hasutan kebencian terhadap masyarakat di seluruh negara tersebut. Saya akan mengucapkan tentang kesan positif. Kesan positif pertama ialah memperkukuh demokrasi. Contohnya, dalam pilihan raya, kebebasan bersuara membolehkan rakyat mengutarakan pandangan politik dan membuat pilihan yang lebih bermaklumat. Kesannya ialah rakyat dapat menyuarakan sokongan atau kritikan terhadap kerajaan yang membawa kepada perubahan dasar dan pemimpin yang lebih bertanggungjawab. Kesan kedua ialah peningkatan kreativiti dan inovasi. Contohnya, penggarap atau seniman bebas menghasilkan karya seni yang mencabar norma sosial seperti novel atau lukisan yang mengkritik masyarakat. Kesannya ialah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap idea-idea baru dan inovatif yang boleh memperkayakan budaya dan pengetahuan. Kesan ketiga ialah mempertahankan hak asasi manusia. Contohnya, aktivis hak asasi manusia bebas mendedahkan penindasan atau pelanggaran hak di negara-negara otoritarian. Kesannya ialah penindasan dapat dikurangkan kerana perhatian global membawa kepada desakan untuk perubahan. Kesan selain itu ialah membina kesedaran masyarakat. Contohnya, wartawan yang bebas boleh melaporkan isu-isu penting seperti perubatan iklim atau rasuah tanpa tekanan dari pihak berkuasa. Kesannya ialah masyarakat lebih sedar dan berinformasi dan mereka lebih mudah untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, menggalakkan perdebatan terbuka dan pemikiran kritis ialah kesan juga. Contohnya, forum-forum diskusi online atau debat politik yang memberi ruang kepada pandangan berbeza. Kesannya ialah membantu memperkayakan perbincangan dan pemahaman tentang sesuatu isu serta mengesah pemikiran kritis dalam kalangan rakyat. Selesai sudah kita mendengar penjelasan berkaitan dengan kesan dan juga faktor yang menyumbang kepada isu kali ini. Jadi, tanpa berlengah waktu, mari kita teruskan dengan mendengar penjelasan daripada 3 orang sahabat kita iaitu Rania, Syakir dan Ed berkaitan dengan topik ini. Korang ada dengar cerita pasal Amir? Ada orang kata itu buat hal lah, buat kerja sekarang ni kan. Apa satu tempat kerja dengan cakap pasal dia. Ya dah, kau dengar mana cerita ni? Kau tak nak percaya cerita-cerita macam ni. Kalau kau tak ada bukti kan, macam apa orang tunjuk video ke apa, nanti benda tu jadi fitnah, betul tak fitnah? Nanti kesian juga kat dia, nanti dia kena tuntut dengan kau kerja yang lain. Kan? Betul tu. Kalau kau tak tahu cerita tu betul ke tak, kau tak payah masuk campur. Lagi pun lebih baik kau check dulu benda tu sahih ke tak. At least sebelum kau nak share tu, kau show benda tu betul. Itulah, aku tak terfikir pula sampai situ. Sebab
orang cakap. Tapi tak apa, next time aku akan pastikan sebelum aku sebarkan apa-apa, aku akan pastikan dulu kesahihan situ tu. Betul. Kau pasal nak awak tadi yang sebelah hari, biji sebelah hari. Dia pakai, macam nak tengok baca kita, dia memang pakai ni. Aku tak boleh lah. Syakir, tak eloklah kau cakap macam tu. Kau tak boleh nilai seorang tu daripada dia punya pakaian. Betul. Kenapa pula? Itu dah kira macam pengobjekan seksual tau. Lagipun kita tak patut tengok orang tu dari sudut fizikal je. Kita kena hormat juga dia dari sebagai individu. Betul. Tahu tak Syakir? Semua orang kan ada hak tau nak pakai apa ikut suka hati diorang. Kita tak patut tengok orang dari penampilan. Betul, kita patutnya nilai orang dari personality, bukannya penampilan. Mana tahu dia pakai macam tu tapi dia baik. Betul kan? Aku rasa salah lah cakap dia macam tu. Apa lah lepas ni aku try ubah cara pandang orang. Tak tengok daripada apa cara dia pakai lah. Kau dengar tak berita pasal produk kerja kita yang viral tu sebab dia mengandungi bahan yang bahaya? Ingat tak? Sekejap. Sebelum tu, kau dah check ke berita tu betul ke tak? Sebab kadang-kadang kan ada orang suka sebar berita palsu tau, nak pakai kecoh. Pasal. Betul tu Rania. Sebelum kau percaya benda-benda macam ni, kau kena check dari macam-macam source. Kalau tak, nanti orang syak sangka dengan reputation dengan company tu sendiri. Nanti dia yang rugi. Lepas tu kau dapat dosa masuk neraka. Alamak, aku tak check pula. Aku tengok ramai yang post dekat social Tak, media. check Sebab lah. itulah aku ingat betul. Lepas tu, lepas ni aku akan check dulu lah. Telefon Muhammad, check benda internet tu betul. Aku akan check dulu supaya benda tu sahih ataupun tidak. Ingat tau, dah check dulu. Nampaknya itu saja daripada kumpulan kami. Kami harap kalian dapat sesuatu daripada video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.